Tiba-tiba ayat 72 Allah bersumpah dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan episod Nabi dulu, tapi di tengah-tengah ni kenapa? Masya-Allah tabarakallah. Ini yang kita bincang di sini para jemaah sekalian. Jadi yang pertama saya nak sebut di sini, sumpahnya Allah Taala bersumpah. Bila Allah Taala bersumpah tu biasa dia sumpah dengan benda yang besar. Ma aqsamallahu bi ahayati ahadin. Allah Taala tidak bersumpah dengan hidup mana-mana orang lain kecuali dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada min a'zami fadailihi, menunjukkan besarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab, tuan-tuan tengok kitab ni. Nama dia Bidayatus Sul fi Tafdili Rasul. Maknanya persoalan awal tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Kitab ini diterjemahkan oleh Al-Faqir Abu Anas Madani, afallahu anhu wa an walidayh. Dalam ini ada 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain. Bukan Nabi banding dengan umat lah, Nabi sama-sama Nabi. Dalam kitab ini 41 kelebihan yang sahih, kelebihan Nabi. Yang ketujuh, Allah Ta'ala bersumpah dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tengok, apabila bersumpah dengan kehidupan seorang, ia menunjukkan suatu kehidupan yang mulia dan dimuliakan di sisi orang yang bersumpah dengannya. Maknanya di sini mulianya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat patut untuk bersumpah dengannya, kerana kehidupannya penuh dengan berkat secara umum dan khusus dan tanda. Dan kelebihan ini tidak sabit kepada nabi-nabi yang lain alaihimussalatu wassalam, menjadi hak istimewa khas untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau yang tak nak baca, nak dengar aja, tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani, tajuk dia 41 kelebihan yang ana sudah bedah, orang panggil bedah kitab, syarah kitab ini hampir 2 jam tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, kita pergi kepada yang kedua dalam sumpah ini. Bila kata la'amruka dengan makna wahayati, maka la'amruka dengan makna dengan kehidupanku. Kita tak boleh kata la'amri lah. Jangan sumpah dengan umur kita. Karena itulah para ulama melarang kita kata demi umurku. Tak boleh. Sebab Allah SWT bersumpah dalam kisah ini menunjukkan kepada ketinggian kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhmalu alaihi siwa, tak boleh digunakan untuk orang lain dan tidak boleh dipakai kepada orang lain. Sehingga Izzuddin kata Nabi lain pun tidak sabit adanya Allah Ta'ala bersumpah dengan kedudukan mereka. Baik, yang ketiga, tadi saya baca dalam terjemahan ni, yang ketiga, umur Nabi syarifun azimun. Kehidupan Nabi itu besar sebab dia hidup setiap hari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu daripada Allah, menyatakan syariah al-ilahiyah, perundangan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perundangan yang begitu besar. Maka perundangan itu turunnya wahyu apabila hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, menangis para sahabat. Yang pertama, Nabi sudah tidak ada. Yang kedua, inqata'al wahyu minas sama, wahyu tak turun lagi dari langit, sudah tidak ada lagi wahyu. Maka hidup Nabi itu Allah mempunyai kesan yang besar dengan keberkatannya, dengan perundangannya, dengan nikmat-nikmat yang banyak. Maka kerana itu layaklah dia itu dijadikan la'amruka sebagai sumpah. Allahu Akbar. Kemudian di sini Allah SWT bagi tahu kepada kita, la'amruka innahum lafi sakratihim, mereka itu dalam kemabukan yang melampau. Walaupun keluar daripada tajuk sumpah, tapi saya sebut selalu, sebab mabuk cinta ni,
Orang panggil angau ke? Mabuk kepayang ni, gila kepada laki-laki, gila kepada perempuan, perempuan gila kepada laki, ataupun jantan sama jantan, betina sama betina ni. Maka kemabukan itu mislu sakratil khamra, macam orang mabuk arak. Dia tak sedar diri, tak khabar kata orang. Dan kemabukan, dia panggil mabuk cinta. Berat juga kita ni. Main mabuk-mabuk ni, itu di antara perkara yang cukup menyusahkan kita para jemaah sekalian. Walaupun dia panggil dalam ayat ini menyebut kepada kita tentang kemabukan. Baik, kita balik semula kepada sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang keberapa? Yang keempat, yang kelima kan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia panggil jumlah mu'taridah ni. Mana ayat ini duduk tengah-tengah cerita Nabi Lut, tiba-tiba mari ayat sumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan bahawa orang yang sudah kemabukan ada mujadwa, tidak ada faedah lagi nasihat. Bagilah nasihat banyak mana pun, kalau sudah mabuk janganlah. Sama juga orang mabuk cinta contohnya. Saya nak kau orang ni, walaupun kawan tu tak comel, tapi dah dia mabuk, mak dia tunjuklah ratu cantik dunia pun, tak jadi. Nak kawan tu juga. Artinya, puak-puak Nabi Lut ni, bagi Lut nasihat dia suruh kahwin dengan perempuan, la'amruka innahum lafi sakratim ya'mahun. Tak ada faedah lagi, sebab mereka sudah kemabukan. Baiklah, dari sudut bahasa, la'amruka, ini dia panggil siratu qasam. Lafaz sumpah. Lam dakhilatu ala lafzi amrun, dia panggil lamul qasam. Asalnya al-amru tu al-umur, umur kamu, bidhammil ain, tapi nak ringankan sebutan maka disebut dengan baris atas la'amruka. Kalau kata la'umruka berat, itu bahasa Arab, dia tak mau berat-berat kan. La'am asalnya umur. Orang pelik, apa yang sumpah dengan umur? Amru ni lah asalnya umur, tapi direngkaskan khusal maftuh, dijadikan baris fathah, baris atas, bisiratil qasam li khiffah, supaya ringan atas lidah. Banyak dalam bahasa Arab ni dia nak ringan-ringankan. Itulah di antara 5 perkara yang dapat kita kutip dalam masalah Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi, dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi, sentiasalah berselawat. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di mana? Di akhirat nanti.